Kenapa, Tamar? Saya tak naklah, Pak Guru. Kamu takut ya? Kalau tongkat ni bukan tongkat sebenar, tongkat palsu, kan? Saya tertunduk merenung ke lantai. Guru silat terus menggosok-gosokkan batang tongkat dengan secebis kain kuning. Saya hanya tersenyum merenung ke arah guru silat. Saya terus ke dapur membuat air kopi. Datang semula ke ruang tengah dengan 2 cawan kopi yang masih lagi panas. Guru silat senang hati melihat 2 cawan kopi yang berasap di hadapannya. Dia terus meletakkan tongkat itu atas lantai. Dengan tenang, guru silat menghirup kopi itu. Bila guru silat berpusing ke kanan, cawan kopi yang dipegangnya terlepas dari tangan, jatuh atas lantai. Air kopi melimpah dan serpihan tembikar cawan itu berserakan. Telinga saya mula diasak oleh bunyi deru angin yang amat kencang di luar. Muka guru silat terus menjadi pucat. Kenapa, Pak Guru? Tongkat tadi dah hilang. Kau tengok sendiri. Iyalah, ungkap saya cemas sambil merenung ke arah lantai yang beberapa saat tadi terdapatnya sebatang tongkat yang berada di situ. Saya jadi menggelabah. Selera untuk minum kopi terus mati. Badan terus terasa dingin. Desiran angin bertambah hebat bunyinya di luar. Saya mula terlihat dedaun tingkap yang rapat seakan-akan bergerak-gerak seperti ada sesuatu yang menekannya dari luar. Aku rasa ada sesuatu yang tak kena dekat rumah ni. Sekarang ni kau tengok sendirilah, Tamar. Bukankah aku dah katakan yang tongkat pesaka tu memang berpuaka? Yalah. Saya mengangguk dengan rasa gemetar. Sepatutnya tadi aku bakar saja tongkat sial tu. Sebaik guru silat berkata demikian, terasa seluruh rumah bergegar dan bergoyang. Cawan kopi jatuh dan air kopi terus melimpah di lantai. Saya dan guru silat terpaksa berpaut pada dinding. Anehnya, gegaran itu cuma berlaku beberapa minit sahaja. Bila keadaan kembali tenang, saya pun terdengar suara azan berkumandang. Bunyi deru angin yang hebat terus menyepi. Guru silat yang tersandar di dinding meluruskan kedua belah kakinya. Sepasang matanya merenung tajam ke arah lelangit rumah. Aku peninglah, Tamar. Aku pening ni. Sebaik saja guru silat mengakhiri kata-katanya, dia terus terkulai di situ. Saya jadi cemas, tak tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi keadaan yang agak gawat itu. Entah macam mana, saya merasai yang badan saya melayang-layang. Tiba-tiba, saya terasa ada sesuatu yang menghentakkan pangkal bahu sebelah kanan. Pandangan saya jadi berpinar-pinar. Sayup-sayup terdengar gema besi berlaga sama sendiri yang amat memekakkan. Seluruh sendi saya terasa lemah. Saya tak terdaya nak berdiri. Badan terasa melayang-layang. Ketika itu juga, saya terasa berada di satu tanah yang lapang. Saya melihat bermacam-macam jenis binatang dari yang berkaki 4 hinggalah berkaki 2 dan termasuk dari jenis yang melata atas bumi. Di hujung tanah lapang, saya melihat api yang cukup besar. Bahangnya terasa menyentuh kulit tubuh. Badan saya berpeluh dan api yang marah itu kian mendekati saya. Cara yang paling baik dan terselamat dari hangus di mamah api ialah berlari ke mana-mana dengan sekuat hati. Saya pun berlarilah ke arah utara dan dengan sekuat hati. Tidak saya duga, api yang marah itu terus memburu saya. Apa yang terdaya saya lakukan ialah berlari dan terus berlari hingga sampai ke kawasan pinggir gunung. Sebaik sahaja sampai di situ, seorang lelaki berbadan besar dengan rambut hitam yang lebat menutup kedua belah sayap bahunya dan dia ketawa ke arah saya. Lelaki berbadan besar itu mengambil seketul batu besar di kaki gunung. Batu itu dilemparkannya ke arah saya. Tidak ada kesempatan untuk saya menyelamatkan diri. Saya terpaksa menyerahkan diri pada keadaan. Batu itu terus menghempap badan saya. Kesakitan yang dirasai membuatkan saya menjerit dengan sekuat hati. Mungkin kerana saya menjerit terlalu kuat, membuatkan lelaki berbadan tegap itu menjadi marah. Mulut saya terus ditendangnya dengan sekuat-kuat hati. Sayup-sayup.
saya terdengar suara orang membacakan Quran. Makin lama, makin jelas kedengaran. Saya amati pembacaan tersebut. Ternyata, suara yang saya dengar itu sedang membacakan Ayatul Kursi. Saya cuba mengikutinya dengan perlahan-lahan dalam hati. Saya bagaikan digerakkan oleh tenaga gaib untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Sebaik sahaja selesai mengucap, kelopak mata saya terus terbuka. Apa yang saya lihat adalah wajah Datuk yang sedang membacakan Ayatul Kursi. Saya renung ke kanan. Saya lihat di hadapan guru silat terletaknya satu baldi air. Di tepi baldi tersusun 2-3 biji buah limau nipis dan sehelai kain hitam. Guru silat terkapar di situ dengan mulut yang terbuka. "Bangun, Tamar, bangun." Bila yang Tok balik dari surau ni? "Dah lama. Kamu berdua ni dirasuk syaitan. Waktu aku sampai tadi aku tengok kamu berlari dalam rumah. Yang si guru silat tu pula duk berenang atas lantai." Saya terkejut mendengar penjelasan dari Datuk. Saya cuba mengingati apa yang telah berlaku. Lagi sekali saya merenung ke arah guru silat. Perlahan-lahan saya kedutkan dahi bila melihat kiri kanan bibirnya meleleh dengan air liur. Badan guru silat menggeletik macam ikan yang kena penukul. Datuk mengepal tangan kiri dan terus didekatkan ke hujung hidung. Mulutnya kelihatan bergerak-gerak macam membacakan sesuatu. "Hup!" Pekik Datuk lalu membuka buku limanya. Kelima-lima jari kirinya terkembang dan mengarah kepada guru silat. Datuk terus menepuk lantai 3 kali berturut-turut. Serentak dengan itu, guru silat terus melompat sambil melepaskan buah silat yang cukup kencang ke dinding. Kakinya terus menendang baldi air. Guru silat terus bersilat dengan semahu-mahunya. Gerakan dan tendangannya cukup pantas. Datuk terus membungkuk dan merangkak perlahan-lahan mengambil buah limau yang masih belum menjadi mangsa kaki guru silat. 2 kali Datuk menepis tendangan guru silat yang hampir mengenai rusuk kirinya. Datuk berjaya mencekup sebiji limau. Cepat-cepat Datuk membalingkan ke arah saya. Dengan kepandaian tersendiri, saya menyambut buah limau tersebut dengan penuh bergaya. Datuk memberi isyarat yang dia memerlukan 2 biji lagi limau nipis. Saya lihat kedua-dua biji buah limau yang dikehendaki itu berada di hujung kaki guru silat. Maka bukanlah mudah untuk mendapatkannya. Silap langkah, bukan buah limau yang dapat, tetapi penendang dari guru silat yang boleh menghilangkan gigi dan membengkakkan pipi. Paling malang kalau buah limau yang dikehendaki itu dipijak oleh guru silat yang sudah diresapi oleh syaitan. Perlahan-lahan Datuk mengesut ke arah kaki guru silat. Tiba-tiba, guru silat bertempik dan melompat lalu melepaskan satu tendangan yang kencang ke arah Datuk. Secepat kilat Datuk menyambar telapak kaki guru silat lalu memusingkannya dengan sekuat hati. Ditolak ke belakang hinggakan guru silat itu jatuh terlentang. Ketika itu, Datuk terus sambar buah limau. Dicampakkannya pada saya bagaikan penjaga pitugul yang handal. Saya menyambut buah limau tersebut. Guru silat terus menyerang Datuk. Macam tadi juga, Datuk tetap bertahan dan mengelak. Memang bukanlah mudah untuk tujuan Datuk mahu beradu kuat dengan guru silat. Matlamat utama Datuk mengambil sebiji lagi buah limau nipis supaya jumlahnya menjadi 3 biji dalam tangan saya. Memang sukar untuk Datuk mengambil buah limau yang terakhir ini. Guru silat bagaikan tahu apa yang diingini oleh Datuk. Ekor matanya tetap merenung ke arah buah limau tersebut. Hati saya berdebar bila guru silat mengangkat kaki kanannya untuk memijak buah limau. Saya berdoa supaya cita-citanya tidak dapat dilaksanakan. Doa saya diperkenankan oleh Allah. Guru silat menjauhkan kakinya beberapa inci dari buah limau. Dengan hujung ibu jari kanannya, dia mencuit buah limau itu. Buah limau itu bergolek ke arah tiang seri. Datuk tersenyum. Kerjanya menjadi mudah. Saya kira beberapa saat lagi, limau yang sebiji itu pasti akan berada dalam tangan saya. Datuk merendahkan badannya. Perlahan-lahan Datuk golekkan badannya menuju ke arah buah limau. Malang sungguh nasib Datuk. Kali ini guru silat terus bertindak macam orang gila. Dengan sebatang kayu di tangan, guru silat terus menikam-nikam ke arah Datuk bertubi-tubi. Mujurlah, Datuk bergolek, ligat macam gasing. Tikaman yang dilakukan oleh guru silat tak kena pada badan Datuk. Guru silat terus marah. Dia cuba melepaskan tendangan yang bertalu-talu ke arah Datuk.
Semuanya dapat ditepis oleh Datuk dengan aman dan tenang. Dalam suasana yang berdentum-dentum dengan bunyi telapak kaki di lantai serta ditingkah dengan bunyi tepisan tangan dan kaki dari Datuk menjadikan dengan guru silat. Suara Datuk dan guru silat saling tingkah meningkah. Saya terlupa dengan keadaan di luar, terlupa pada malam, terlupa pada bunyi cengkerik dan kata. Antara terhibur dan cemas, saya menyaksikan peristiwa Datuk dengan guru silat. Wah! Datuk menjerit dengan kuatnya. Saya lihat Datuk berjaya menyambar tangan guru silat dan terus dipulas ke belakang sambil menekan ke kanan. Guru silat berusaha melepaskannya namun tidak berdaya. Pegangan Datuk cukup kuat dan kejam. Dengan lembut dan perlahan-lahan, Datuk menekan tangan guru silat ke bawah hinggakan badan guru silat itu melengkung dan akhirnya tersembab di lantai. Datuk segera mengambil buah limau di lantai dan terus diserahkan pada saya. Basuh limau tu, Tamar. Saya terus ke dapur dan membasuh buah limau. Datang kembali mendekati Datuk. Guru silat tertiarap di lantai dengan kedua belah kaki dan tangannya terkedang. Bunyi nafasnya cukup kuat, macam nafas kerbau. Tamar. Ya, ada apa tu? Kau belah dua semua limau tu. Perah airnya dalam cawan. Campurkan dengan garam dan cabai. Lepas tu, kau diamkan dekat api. Baik tu. Kau buat sekarang juga. Saya segera mematuhi saranan yang Datuk luahkan. Saya terus ke dapur, menyediakan barang-barang yang dikehendakinya. Sepeninggalan saya ke dapur, saya tak tahu apa yang Datuk lakukan kepada guru silat. Satu perkara yang pasti, bila saya datang ke ruang tengah kembali, saya lihat yang guru silat sudah berubah kedudukan. Kalau tadinya dia tertiarap, kini dia terlentang, mengandah ke tulang bumbung dengan sepasang kaki dan tangannya rapat ke tubuh. Datuk terus merenung wajah guru silat. Kelopak mata guru silat dibukanya perlahan-lahan. Telinga kiri guru silat dihembusnya bertalu-talu. Badan saya mula terasa sejuk dan suara pungguk merayu bulan sayup-sayup kedengaran. Desiran angin pula mula terdengar. Ambilkan aku pisau, Tamar. Pisau tak ada. Kat mana saya nak cari tu? Ambil dalam beg kecil aku tu. Bawah kain pelikat ada pisau belati cap kuda terbang. Kau pergi ambil sekarang. Baiklah, jawab saya lemah. Saya segera pergi ke beg kecil Datuk yang terletaknya di sudut dinding. Saya punggah isinya hingga berterabur atas lantai. Akhirnya, saya jumpa dengan pisau belati yang dimaksudkan oleh Datuk. Saya segera menyerahkan kepadanya. Datuk keluarkan pisau belati dari sarungnya. Ditatapkan mata pisau itu dengan teliti. Datuk tegakkan badan dengan sepasang matanya tertumpu ke dinding. Saya hanya melihat gerak-geri Datuk dengan berhati-hati. Datuk terus menimang-nimang mata pisau belati di telapak tangannya. Kemari, Tamar. Kemari, Tamar. Saya ni segeralah mendekati Datuk. Tekan kedua belah kakinya. Baik, Tok. Saya terus menekan kedua belah kaki guru silat. Datuk angkat pisau belati tinggi-tinggi. Kemudian badan pisau belati dilarikan pada buah betis guru silat. Tamar. Ya, Tok. Aku mahu meluahkan kaki guru silat ni. Bila darahnya keluar, kau terus taruh air limau di tempat lukanya. Bila dia menjerit, kau tutup mulutnya dengan kain pelikat. Datuk mengeluarkan arahan. Datuk pun mengambil kain pelikat di atas lantai. Kain pelikat itu dilangkah 2 kali. Nah, ambil kain pelikat ni. Letak dekat kepala lutut kamu. Ingat dia, apa yang aku pesan ya, Tamar? Ingat, Tok. Kamu mesti tenang dan jangan takut. Baik, Tok. Datuk menatap wajah saya sejenak. Bahu kanan saya ditepuknya 3 kali berturut-turut. Datuk melakukan semuanya itu untuk memperteguhkan dan menguatkan semangat saya. Saya terkejut besar bila Datuk membenamkan hujung belati ke buah betis guru silat. Saya lihat darah pekat meleleh di kulit betis dan menitik atas lantai. Saya bagaikan terpukau melihat semuanya. Saya lupa dengan pesan Datuk. Apa lagi? Sergah Datuk. Apa benda? Saya seperti orang yang bangun tidur, tak tahu apa yang mesti saya lakukan. Muka Datuk kelihatan merah padam. Saya mencampakkan pisau belati yang ada kesan darah ke dinding. Pisau belati terpancak di situ. Bodoh, pekik Datuk sambil merampas air limau dalam cawan. Tidak memadai dengan itu, Datuk terus menolak saya hingga terjatuh. Saya terus membatu, tidak berani membantah. Semuanya kerana kelalaian dan kesalahan saya. Tak boleh harap
kutuk Datuk. Maafkan saya, Tok. Saya tak sengaja. Hei. Datuk terus menuangkan air limau ke atas buah betis guru silat yang sudah dilukakan oleh Datuk. Saya lihat seluruh badan guru silat bergerak ke kiri dan ke kanan. Sepasang kakinya juga bergerak ke kiri dan ke kanan. Guru silat mengeruh macam lembu yang kena sembelih. Saya dah bersedia dengan kain pelikat. Kalau dia menjerit, sudah pasti kain pelikat itu akan menutup mukanya. Lama juga saya menanti. Guru silat tak menjerit, tidak mengeluh. Dia membuka kelopak matanya perlahan-lahan, merenung le langit rumah. Datuk terus mengesat kesan darah di kaki. Air limau tidak lagi dituangkan pada tempat yang luka. Tamar, Tamar, guru silat bersuara. Cuba mengucap dulu Pak Guru. Guru silat terus mengucap dengan tenang. Macam mana Pak Guru? Saya menyoalnya kembali. Guru silat termenung macam ada sesuatu yang difikirkannya. Datuk terus mendiamkan diri. Datuk, kamu tak balik lagi ke Tamar? Dah balik. Bukan. Dah balik. Sahut Datuk lalu mendekati guru silat. Mereka berpandangan. Datuk memicit bahu kanan guru silat beberapa kali. Macam digerakkan oleh sesuatu. Saya terus bangun mengambil cawan dan pisau belati. Semua barang-barang itu saya letakkan di tempat di bahagian dapur. Saya datang semula mendapatkan Datuk dan guru silat. Kali ini guru silat sudah pun duduk. Dia bagaikan tidak terasa apa-apa yang terjadi pada kakinya. Saya baru berjumpa dengan orang besar. Saya berlawan dengannya. Dia kalah. Tetapi dia berjanji dia nak cari saya. Guru silat membuka rahsia dirinya. Datuk tersenyum. Kau tu sebenarnya tak ke mana-mana pun. Kamu tu pengsan. Datuk menjelaskan keadaan yang sebenar. Ya, saya ingat apa yang jadi pada saya dan Tamar. Mana tongkat tadi? Tamar. Agaknya dah hilang terus. Guru silat ajukan pertanyaan pada saya. Cepat-cepat saya mengangkat kedua belah sayap bahu sambil menggelengkan kepala. Kalau ikut langkah dan petua, kamu berdua ni boleh dirasuk syaitan. Ingatan dan fikiran kamu dipisahkan dari panca indera kamu. Kalau tak ditolong, kamu boleh jadi lari ke hutan, masuk gunung ataupun gua. Terang Datuk. Semuanya kerana tongkat sial tu, sahut guru silat. Bukan kerana tongkat. Kamu tu yang lalai. Kamu lupa kuasa Allah. Kamu tak mengingatinya pada setiap saat. Sanggah Datuk. Guru silat terdiam. Datuk terus menarik balutan di kaki guru silat. Dia balut apabila balut itu terbuka. Saya tidak dapat melihat kesan luka ataupun parut. Kaki guru silat tetap berkeadaan seperti biasa. Cuma sesekali guru silat terasa sakit bila melipatkan kakinya. Datuk segera menepuk bahagian kaki yang dikatakan sakitnya itu. 2 kali tepuk, guru silat terus menyatakan tidak terasa sebarang sakit. Tak usahlah banyak cerita lagi. Bersiap sekarang juga. Kita pergi ke rumah si sakit. Datuk keluarkan arahan. Matanya masih lagi merenung ke setiap sudut ruang rumah. Dah jauh malam macam ni, Tok nak pergi juga ke? Sanggah saya. Dah pukul 11 malam ni. Guru silat menyokong pendapat saya. Tak usahlah banyak cakap. Kalau terlalu banyak cakap, satu kerja pun tak jadi. Ingat, manusia dipegang pada janji, kerbau dipegang pada tali. Tekanan suara agak keras dan meninggi. Kedua-dua biji matanya dibeliakkan ke arah guru silat dan saya. Dengan rasa kesal, saya segera tukar seluar dan baju. Saya tidak tahu apa perasaan guru silat ketika itu. Dari gerak-geri dan riak wajahnya, ternyata dia tidak menyimpan rasa kecewa ataupun hampa. Guru silat tetap mematuhi perintah Datuk. Kita ni belum makan lagi ni, Tok. Tak usahlah gaduh pasal makan. Kalau rezeki kita ada, kita makan je dekat mana-mana. Kalau tak ada, kita minum kopi je. Datuk menyelesaikan masalah yang menghantui diri saya. Tak usah bimbanglah Tamar. Bila semuanya dah selesai, kita balik nanti. Aku masak nasi untuk kamu ya. Itulah janji dari guru silat yang cukup menggembirakan. Sebelum membuka langkah menuju ke rumah si sakit, Datuk mengambil masa sejenak untuk membaca surah Yasin. Selesai baca Yasin, Datuk balut kepala dengan kain merah, pakai seluar hitam dan baju hitam, tapi tidak memakai sampin hitam seperti kebiasaannya. Kali ini Datuk mengenakan kain sampin yang berwarna kuning. Cara ikatnya juga tidak seperti selalu. Ikatannya lebih banyak ke kanan.
Tongkat tadi, Tamar, jerit guru silat. Sepasang mata saya tertuju ke arah tongkat yang berada di dinding. Kepalanya yang terukir bentuk dua kepala ular nampak berkilau-kilau. Datuk juga merenung ke arah tongkat tersebut. Datuk tidak memperlihatkan rasa terkejut. Dia cuma tersenyum. Inilah tongkat yang berpuaka tu, guru silat beritahu pada Datuk. Saya lihat Datuk tersenyum. Datuk menyuruh saya membuka tingkap sebelah kanan dengan seluas-luasnya. Cakap Datuk, saya patuhi. Bila tingkap terdedah, apa yang saya lihat ialah kegelapan yang pekat. Pepohon kelihatan kaku, tetapi di lantai masih ada bintang yang mengerdip. Tiba-tiba, saya rasa seram. Bulu tengkuk saya meremang dengan tiba-tiba. Datuk membuka kain ikat kepalanya. Dengan berhati-hati, kain itu dililitkan ke hujung jari kelingking dan jari kelingking itu diarahkannya kepada tongkat yang tersandar di tepi dinding. Ketika itu, terasa angin masuk dengan deras ke dalam rumah melalui jendela yang terdedah. Beberapa helai daun kering dan reranting kecil yang dibawa angin bertaburan atas lantai. Suara orang ketawa terdengar sayup-sayup ditingkah dengan bunyi lolongan anjing yang memanjang. Suara jampuk dan burung hantu bersahut-sahutan. Tidak memadai dengan reranting dan daun kering. Angin yang bergerak kencang itu membawa pula pasir dan tanah merah serta serpihan batu nisan. Semuanya berterabur di atas lantai. Saya lihat baju dan seluar Datuk bergerak-gerak mengikut rentak angin yang bertiup. Guru silat macam ditolak sesuatu. Dia terhuyung-hayang ke kiri dan ke kanan macam orang mabuk. Datuk tak peduli apa yang berlaku dalam rumah. Dia terus berdiri lurus. Jari kelingkingnya yang berbalut itu digerakkannya ke kanan dan ke kiri, membentuk sebuah bulatan di udara. Matanya tidak berkedip, merenung ke arah tongkat di dinding. Urat-urat di mata Datuk kelihatan merah dan seakan-akan timbul. Makin lama saya merenung mata Datuk, saya seperti melihat berbunga api yang membara dalam kolam matanya. Wajah Datuk kelihatan serius. Misainya kelihatan seakan-akan bergerak ke kanan. Datuk angkat jari kelingking, hala ke barat daya pula. Tongkat di tepi dinding terus bergerak, terangkat di antara lantai dan lelangit rumah. Muka Datuk kelihatan berpeluh. Datuk terdorong ke belakang macam ada sesuatu yang menumbuk dadanya dengan kencang. Datuk melawan hinggakan dia kembali berdiri tegak. Mulut Datuk kelihatan bergerak-gerak. Dengan kekuatan yang ada di tubuhnya, Datuk macam melemparkan sesuatu ke arah tingkap yang terdedah. Yang terdedah. Ketika itu juga, saya melihat tongkat tersebut melayang sambil mengeluarkan cahaya. Tongkat itu meluru keluar. Datuk pula masih tidak berganjak dari tempat dia berdiri. Biji mata guru silat terbeliak melihat peristiwa yang memang tidak pernah diduganya. Saya terkejut bila terjadi ledakan kecil di tempat tongkat aneh itu berdiri sebentar tadi. Bila ledakan itu berhenti, kelihatan pula asap hitam berkepul lalu menguasai ruang rumah. Datuk terus menepuk tangan 3 kali berturut-turut. Tepukan pertama, asap yang tebal beransur kurang. Tepukan yang kedua, asap bertambah nipis. Dan tepukan ketiga, asap yang ada terus hilang. Dan guru silat yang tadi kelihatan lemah mula bertenaga. Mukanya menjadi merah dan bersedia menghadapi apa sahaja. Kita diuji lagi ni. Semuanya ada hubungan dengan si sakit, kata Datuk tenang sambil membuka lilitan kain di jari kelingking. Kain itu terus dililitnya ke kepala. Datuk sapu mukanya dengan telapak tangan kiri berturut-turut. Apa, kita akan diuji lagi ke? Guru silat minta kepastian. Tak tahulah. Aku tak berani nak cakap. Kalau ada ujian yang datang, kita tentang. Kalau kita kalah macam mana? Segala-galanya kita serahkan pada Allah. Suara Datuk merendah. Saya dan guru silat berpandangan.